Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, antara yang menjadi cerita, antara yang menjadi spekulasi ramai orang sebelum ini adalah berkaitan dengan sejauh mana Anwar Ibrahim akan memerintah. Adakah beliau hanya menjadi PM satu penggal ataupun tak sampai satu penggal? Sedangkan kita sudah tahu Anwar kini sudah hampir separuh penggal, lebih daripada separuh penggal, menjadi Perdana Menteri. Nah, berkaitan dengan pilihan raya umum ke-16, kita dapat lihat Anwar Ibrahim masih lagi mempunyai sokongan yang kuat. Mungkin ada yang kata, mungkin ada langkah tebuk patap, langkah untuk jatuhkan Anwar, ahli parlimen lompat parti dan sebagainya. Tapi akhirnya perkara ini dinafikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. UMNO tidak tarik sokongan, DAP tidak tarik sokongan, GRS, GPS tidak tarik sokongan. Tapi bagaimana dengan persoalan PRU mengejut? Ada yang kata PRU mengejut boleh menguntungkan Madani. Boleh dikata semua pihak yang pro kerajaan menolak keperluan untuk diadakan PRU mengejut. Lantaran itu pelbagai tanggapan dilemparkan terhadap Azmin yang membangkitkan perkara tersebut. Azmin Ali ada membangkitkan, ada menyentuh berkaitan perkara ini. Ia dikatakan untuk menutup kedudukan bersatu yang sedang bermasalah. Strategi untuk parti itu kekal relevan, hanya permainan politik. Blok pembangkang sudah habis modal dan pelbagai lagi. Pendeknya, mereka yang pro kerajaan menolak sama sekali kemungkinan PRU mengejut akan diadakan. Kalaulah bersatu ini takut tidak relevan lagi, kenapa tidak saja mereka menyokong Anwar Ibrahim? Adakah pada PRU 16 nanti akan ada sokongan ahli parlimen ataupun parti daripada pembangkang masuk bersama-sama PHBN di dalam satu kerajaan? Nah, berkaitan dengan PRU mengejut, tariknya pula. Memang sudah diumumkan pada 2027. Tapi mungkin ada yang berkata, cepat-cepatlah PRU 16. Nak tukar Anwar lah, nak jatuhkan Anwar. Mereka tak suka Anwar. Itu sudah pasti bukan kepada penyokong Anwar Ibrahim. Tapi kalau bukan Anwar, agak-agak siapa yang akan jadi PM? Coba komen di bawah. Adakah Muhyiddin Yassin yang kini berhadapan dengan beberapa kes mahkamah? Adakah Hadi Awang? Adakah Hadi Awang menjadi pilihan bagi kepimpinan politik di Borneo, Sabah, Sarawak? Nah, itulah menjadi pertanyaannya. Kecuali Anda mempunyai komen, siapa yang boleh ganti Anwar pada masa terdekat ini? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum ini kita sudah pernah mendengar salah satu nama yang pernah menjadi panas, pernah menjadi hangat di media sosial. Antaranya, beliau ini sebagai aktivis pro PN. Nama Ratu Naga tidak asing lagi. Sebelum ini Ratu Naga pernah disebut ramai, pernah mengambil perhatian seluruh netizen. Bahkan kalau saya tak silap pernah ditahan oleh SPRM. Tapi pada akhirnya kini lagi laporan terhadap Ratu Naga. Pegawai Timbalan Menteri Pendidikan lapor polis terhadap Ratu Naga. Nah, kalau ini melibatkan polis, melibatkan pihak polis. Kalaulah beliau ini dikatakan bersalah, dibuktikan bersalah, dan sebagainya lah yang membolehkan beliau ini dihukum penjara, agak-agak berapakah jumlah hukuman penjara yang beliau akan tanggung, akan dikenakan. Itu pun kalau dia bersalah lah. Pegawai khas kepada Timbalan Menteri Pendidikan, Wong Kah Wo, serta beberapa individu lain membuat laporan polis terhadap aktivis pro PN Syarul Ema Rena Abu Sama atau lebih dikenali sebagai Ratu Naga. Adakah sedikit demi sedikit pembawaan ini boleh
membuat pengundi-pengundi PN semakin tidak yakin dengan PN. Ini selepas wanita itu memuat naik satu video yang mendakwa pelajar sebuah sekolah Cina di Perak menyanyikan lagu kebangsaan dalam bahasa Cina ketika satu acara di sekolah tersebut. Ku Kim Han dalam kenyataan berkata, laporan itu dibuat di IPD Kajang terhadap Syarul Emma atas tuduhan menyebarkan fitnah dan menghasut sentimen perkauman melalui platform media sosial. Kami menyeru pihak berkuasa untuk mengambil tindakan segera bagi memastikan tidak ada mana-mana pihak yang sewenang-wenangnya menyebarkan kebencian kaum serta memfitnah institusi pendidikan negara, kataku. Turut hadir membuat laporan itu ialah Ahli Majlis Perbandaran Kajang, Farhan Haziq dan Kuan Sai Hong, serta Ketua WIP Ahli Majlis MPKJ, Tiagaraja Raja Gopal. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Perak, Wu Kah Leong mengecam dakwaan bahawa warga sebuah sekolah di Teluk Intan menyanyikan lagu kebangsaan dalam bahasa Cina semasa satu acara di sekolah itu. Wu berkata mereka yang hadir pada majlis itu menyanyikan lagu Negeri Perak, Allah lanjutkan usia Sultan, yang melodinya mirip lagu kebangsaan negaraku. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, artikel daripada Malaysia Kini bertarik 5 April. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan. Antara yang menjadi perhatian netizen di seluruh Malaysia, tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan berita rasuah, berita penemuan wang bertimbun. Yang paling pasti adalah apa saja berita berkaitan dengan rasuah, lebih-lebih lagi melibatkan pemimpin-pemimpin politik, lebih-lebih lagi yang melibatkan pihak yang berprofil tinggi, akan menjadi cerita ramai orang. Tapi pada akhirnya, setelah beberapa penemuan, setelah beberapa pemimpin berprofil tinggi yang disebut yang terlibat dengan rasuah, ada satu lagi penemuan yang pasti mengejutkan, bukan saja kepada Anwar, bukan saja kepada kerajaan, tetapi seluruh kepimpinan politik di seluruh Malaysia. Ini satu keputusan, satu berita daripada Malaysia Kini bertarik 7 April. Kastam Pahang rampas biji timah seluduk RM2.8 juta. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Pahang berjaya mematahkan aktiviti penyeludupan biji timah dianggarkan bernilai lebih RM2.8 juta. Hasil serbuan di sebuah jeti haram di Rompin pada 11 Mac lalu. Pengarah JKDM Pahang, Muhammad Asri Seman berkata, serbuan itu dilakukan pegawai dan anggota bahagian penguatkuasaan sekitar jam 2 pagi selepas mendapat maklumat awam dan intipan. Ketika serbuan dilakukan, terdapat 5 suspek lelaki sedang memunggah biji timah yang diisi dalam guni berwarna putih dari kapal dan lori. Pemeriksaan lanjut dijalankan, membawa kepada penemuan dan rampasan 600 guni dengan setiap satu mengandungi 50 kg biji timah. Jumlah rampasan keseluruhan biji timah adalah sebanyak 30.000 kg dengan nilai RM2.8 juta. Katanya dalam sidang media di pejabat JKDM Pahang dekat Kuantan. Muhammad Asri memaklumkan 5 suspek ditahan melalui serbuan itu dan mereka sudah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Rompin pada 21 Mac lalu. Nah, itulah, ada saja serbuan, ada saja tangkapan berlaku. Ini pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, adakah selepas ini ada lagi banyak isu, ada lagi banyak serbuan dilakukan, mungkin melibatkan pemimpin berprofil tinggi ataupun mana-mana pihak yang tidak bertanggung jawab. Apapun kita harap semuanya akan clear dan semua akan dapat
ditangani dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak yang berkuasa. Saudara-saudara, apa komen Anda?